Hello, test. Tak ada orang pun. Ya, halo, halo. Siapa tu? CK or Chencong? Chencong? Belumlah. Apa khabar? Jangan macam Oh, dah ada dah. saya sorok-sorok di belakang. Nak memantau ketua MK kita. Dia sorok belakang ni Azmin. Dia Dia bukan sorok. datang daripada belakang, dia ambil kesempatan. Live dah. Oi, Ha? dah live dah. Ya ke? Dekat mana? Oh, dah live dah. Dekat Parlimen. Dah live. Di Parlimen. Macam mana situasi Parlimen sekarang? Sekarang ni memang dah live ke belum ni? I'm confused. Dah. Tapi kenapa keluar gambar infografik lah? Dia tunggu 1.5. Dia live 5 minit sebelum. So keluar gambar tapi kita tak mula lagi lah. Kita dah ada dalam kot. Ada dengar suara kat Facebook. Tapi tak So, nampak kita siapa yang tunggu bercakap. moderator dah ready. Dah ada dalam. So dari Parlimen ni, moderator tak masuk lagi. Sebab hari ni dah start perbahasan RUU pasal peruntukan penguntukan semula peruntukan. Dia bahasa ayat dia perkataan tu lebih kurang sama. But basically untuk kerajaan mengalih belanjawan yang kita lulus sebelum ni untuk masuk ke kementerian-kementerian yang baru. Artinya Sebab kerajaan perlukan surat sokongan daripada Parlimen lah. Itulah. Cuma sebab kalau dia tak lulus dan menteri-menteri ni kalau ikut tak ada pejabat. Dia patutnya tak boleh pakai kereta rasmi. Tapi biasalah dia pakai dulu baru minta kelulusan Parlimen lah. So surat datang kemudian. Dia belanja dululah. Advance dulu baru minta bayar. Ya. Apa nama mana moderator? Panelis dah sampai dulu. Sampai panjang umur. Kita dah live ni moderator. Suara dah masuk dalam Facebook. Dia kena unmute dulu. Ni kami lebih awal daripada moderator. Tak dengar. YB, dua-dua YB, apa khabar? Khabar baik bang. Khabar bang. Ya, suara Jelas. Dia ada sedikit lagging on my part tu. Macam lambat sedikit masuk. So suara okey YB dengar Okey, jelas. boleh mula. Silakan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam reformasi kepada terutamanya kepada tamu kita, dua panel yang sudi untuk bersama kita dalam program pada petang ini. Tamu kita Lakman, walaupun sibuk dengan sesi Parlimen, tapi masih sempat lagi masa bersama kita. Mungkin waktu ni waktu makan tengah hari kot, YB. Ya, waktu rehat tengah hari. Okey. Mungkin lebih kurang sekitar 1 jam YB Cincong ataupun lebih kurang begitulah. Ya. 45 minit. Alhamdulillah YB kita pun ada tugas yang sibuk di Parlimen pada ketika ini. Katanya ada rang undang-undang pembakalan ke hari ini. YB ada jadi? Ya. Penguntukan semula bajet 2020. Itu banyak lagi isu sebenarnya patutnya yang kita nak bertanya pada YB. Tapi boleh buat forum lain tu. Apapun hari ini kita khusus untuk bicarakan tajuk kita pada hari ini iaitu berkenaan dengan surat sokongan. Sekarang ini diviralkan telah pun menjadi isu hangat dibincangkan di media-media sosial berkenaan dengan timbalan menteri dan juga terdapat wakil-wakil rakyat yang mungkin
melakukan perbuatan seperti mana yang berlaku kepada seorang timbalan menteri baru-baru ini, di mana diviralkan ada video di mana mereka bertanding dalam pemilihan parti dan menawarkan sesuatu untuk menyokong mereka dengan menggunakan jawatan dan kedudukannya di dalam kerajaan. Saya tidak melengahkan masa lagi kerana kita ada masa yang terhad untuk sesi pada petang ini. Jadi saya terus kepada Webi Akmal. Webi baru-baru ini telah pun diviralkan satu klip video seorang senator yang juga timbalan menteri kontennya untuk bertanding dalam pemilihan partinya, memberi janji beliau selaku timbalan menteri untuk mengadakan surat sokongan dan dihantarkan surat ini sainannya kepada menteri katanya. Tapi perlulah memilih beliau yang akan bertanding di parti nanti. Adakah kata-kata seperti itu ada kata-kata seperti itu mempunyai unsur rasuah? Jadi saya nak minta pertamanya ulasan daripada Webi lah tentang apa yang diviralkan pada ketika ini. Jadi Webi minta Webi tolong komen sikit dalam isu ini. Okey, baik. Terima kasih kepada Abang Wan yang bertindak selaku moderator hari ini, Webi Chen Chung, yang sudi untuk buat forum pada waktu ketika ini. Walaupun cadangannya sebenarnya elok malam hujung minggu, cuma saya minta maaf sebab selalunya hujung minggu ni sibuk dengan isu kawasan lah ketika parlimen bersidang. Cuma dalam isu berkaitan dengan video yang tular ataupun viral berkaitan dengan seorang timbalan menteri belia dan sukan lah. Memang kita tahu dia bertanding untuk jawatan Ketua Pemuda Armada. Cuma ada beberapa perkara yang kita perlu cerakinkan. Pertama, bila disebut surat sokongan ini, kita kena faham. Surat sokongan ini adalah terma yang agak general. Sebagai contoh, ketika mana saya sebagai seorang ahli parlimen, memang ramai masyarakat ataupun pengadu yang datang ke pejabat yang mohon pertolongan untuk memudahkan cara dengan agensi ataupun jabatan kerajaan. Jadi bila contohnya ada masalah dari segi tekanan ataupun perkara itu tidak bergerak di sesuatu jabatan. Jadi ahli parlimen kebiasaannya kita akan mengajukan perkara tersebut secara rasmi untuk memohon agensi tersebut menyemak semula perkara tersebut. Kadang-kadang kita tunggu berbulan-bulan tak dapat tindak balas ataupun jawapan daripada sesuatu kementerian. Jadi secara generalnya surat sokongan ini sebenarnya luas. Yang itu saya sebut dalam soal contoh untuk memudahkan urusan rakyat. Tetapi pada masa yang sama, surat sokongan yang sering kita tahu, yang faham sebelum ini di zaman Barisan Nasional adalah surat untuk mendapat pertimbangan memudahkan mereka mendapat sesuatu. Ini untuk personal gain ataupun memohon sesuatu perkara daripada kerajaan. Sama ada bentuk kontrak ke, projek ke, ataupun untuk melobi jawatan dan sebagainya. Jadi selalunya surat ini yang mengatakan menyokong bahawa orang sipolan-sipolan ni layak untuk mendapat habuan tersebut. Cuma dalam kes ini secara spesifik Abang Wan, yang kita kalau diterangkan secara general tu kita faham. Tetapi apabila cara beliau berhujah surat sokongan ni ada dua perkara yang saya sangsi. Iaitu yang pertama disebut bahawa surat sokongan ini memang dia keluar dan dia akan buat salinan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Jadi kalau isu masalah kelewatan untuk permohonan IC ke, masalah pasport ke, masalah dengan agensi lain, saya sendiri tak ada nak sisi kepada Perdana Menteri dan juga disebut Presiden Parti. Jadi yang ini menimbulkan persoalan yang besar. Kenapa yang disebut surat sokongan itu seolah-olah nak mendapat sokongan yang lebih atas. Yang kedua, yang sebenarnya isu surat sokongan ini timbul tanda tanya yang besar sebab dia sebut sokong dia akan gunakan kedudukan dia untuk mengeluarkan surat sokongan. Maksudnya ada timbal balik. Kalau dalam Akta SPRM, segala jenis habuan itu boleh datang dari pelbagai cara. Tak semestinya duit, tetapi juga kedudukan, kuasa, habuan berbentuk yang lain. Tetapi dengan mendapat manfaat yang diperlukan menggunakan kedudukan dia. So yang ini yang kita menimbulkan tanya-tanya yang besar.
Cuma dalam isu ini kalau Abang Wan boleh bagi saya dua secara kerangka yang besar, dua perkara. Yang pertama, bila kita sebut soal keadaan sekarang ini, tanggungjawab saya sebagai ketua pemuda, sebagai ahli parlimen, kita kena tetapkan standard yang tinggi. Kita tak boleh orang politik, orang kerajaan menggunakan salah guna kedudukan dia. Jadi kita kena tanam dalam kepala kita, benda tu tak betul, benda tu salah. Jadi dalam soal pertama yang kita kena tahu, accountability ni. Bila dia sebut accountability ni, kita kena bertanggungjawab. Maksudnya kena jujur, kena jelas dan sebagainya. Tetapi dalam isu yang kita hadapi sekarang, ianya bukan hanya timbalan menteri tersebut. Ada juga gambar tular. Macam mana timbalan menteri yang lain boleh naik pesawat pertahanan askar untuk dalam gambar di Facebook diviralkan. Yang ini saya tanya, tapi yang diviralkan naik pesawat askar kita punya tentera TUDM pergi ke Pulau Pinang tak silap saya, tapi dia tulis status tu untuk berkempen kempen pemilihan parti. Seorang menteri kanan buat program makan-makan bawah nama kementerian dia, tapi yang datang ni semua daripada parti beliau. Jadi yang ini sekarang ini menimbulkan persoalan soal accountability ataupun kebertanggungjawaban ini. Bagi saya ini bukan masalah individu. Sekarang dah jadi sistemik balik. It's a big issue soal rasuah ataupun salah guna kuasa ataupun perkara yang bagi saya nampak ketidaktelusan itu. Cuma dalam isu accountability ni Abang Wan, yang saya rasa kita lebih kecewa, dia tak menjawab. Rakyat tanya apa yang berlaku. Pengguna di media sosial tanya, viralkan. Tapi apa jawapannya? Senyap. Jadi mana accountability itu berlaku? Bila sepatutnya dalam parlimen, demokrasi itu maksudnya kita berhujah. Bila ditanya, pertahanlah kedudukan kamu. Kita tanya adakah salah ataupun adakah dia merasakan benda ini boleh dibuat. Bagi kita salah, tapi you kena berhujah balik. Jadi sekarang ini, saya rasa apa yang kita perlu buat bila kita dah letakkan standard yang tinggi, benda yang tak betul, tetapi juga kita kena pastikan mereka ni menjawab answerable to rakyat. Answerable melalui parlimen. Jangan bila dia dah buat salah, dia hilang, dia senyap. Dalam keadaan walaupun kempen dalaman, tapi bagi saya dalam segi isu ini, perkara ini perlu kita ketengahkan, kena ulang sampai mereka yang buat silap itu mengambil tanggungjawab. Jadi itu round yang pertama lah. Saya pulangkan balik Abang Wan. Apa yang timbul sebenarnya sebab dalam tawaran tu dia ada sebut, maka undilah saya calon nombor 1. Jadi ini yang menjadi satu isu yang lebih berunsur rasuah lah. Dan saya difahamkan isu ni pun telah pun dibuat laporan polis, tak salah saya di Johor ataupun di Kuantan pun, di Pahang pun kita ada buat laporan polis dan kita serahkanlah kepada SPRM untuk menyiasat kes tersebut. Okey, saya teruskan kepada YB Cincong, Adun Semambu yang juga Bendahari Agung Keadilan. Semua kita memahami setiap parti yang berdaftar dan bertanding di dalam raya, tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan kuasa. Bila telah berkuasa, apakah salah kita gunakan kuasa dan kedudukan yang kita peroleh itu untuk membantu para penyokong kita sendiri. Ya, bagaimana cara dan kaedahnya untuk kita membantu penyokong-penyokong yang banyak membantu kita tanpa kita melakukan amanah rasuah. Mungkin ada kaedah-kaedah dia. Bila kita jadi kerajaan atau kita jadi menteri, kita bertanggungjawab kepada penyokong kita dan juga bertanggungjawab kepada parti untuk membantu parti yang mengangkat kita. Tapi apakah kaedahnya yang YB dapat lihat? Bagaimana caranya untuk kita membantu parti tanpa kita melakukan amalan rasuah seperti mana yang diberedar sekarang ini. Silakan YB. Terima kasih kepada saudara Wan, kepada saudara Akmal di Parlimen tengah hangat berbahas sekarang, dan kepada para penontonnya yang berada di depan skrin masing-masing. Sebelum saya mula, saya pohon kawan-kawan yang tengah menonton program Ali Online ini bantu kongsikan, bantu sebarkan, share kepada kawan-kawan lain, sebab saya rasa topik pada hari ini adalah begitu penting sekali. Topik pada hari ini adalah tentang amalan menteri-menteri yang ada sekarang dan adakah surat sokongan ini satu budaya
Perikatan Nasional, ya. Adakah ini budaya lapuk ini akan diteruskan, malahan jadi lebih teruk, ya. Sekarang jadi saya nampak saudara Akmal banyak bicara tentang isu ini, ya. Mungkin apa yang dilakukan oleh Timbalan Menteri Wan Ahmad Faizal ni juga merupakan timbalan menteri belia, kalau tak silap. Ya, jadi ini membayangkannya bahawa budaya orang muda sekarang mungkin bukan yang dibayangkan ataupun yang diimpiankan oleh penyokong-penyokong yang kata kerajaan Perikatan Nasional ini bagus, ya, mesra dan dengan rakyat dan semua itu prihatin. Ya, cuma kita lihat di belakangnya banyak yang berlaku. Dan antara satu yang rakyat dapat tangkap adalah video yang tular, video yang dirakam bukan di tempat lain tetapi di Pahang, ya, negeri saya, negeri Wan juga, ya, yang berlaku, yang mana apabila Wan Ahmad Faizal menjalankan kempen parti itu biasa, ya. Saya dengan Akmal pun banyak jalankan kempen. Cuma seingat saya tidaklah, ya, kita tidak pernah, ya, menjanjikan ataupun memberikan, ya, kata-kata yang begitu kita kata apa, begitu low level dia, ya, dan begitu terang-terangnya, ya, untuk cuba memberikan habuan, ya, kepada penyokong-penyokong dia. Saya nampak dari situ kita dapat lihat bersatu, yang mana slogan dia adalah bersatu, beramanah dan bermaruah. Ini slogan yang sangat penting, ya. Tapi bagi saya, adakah mereka telah lupakan slogan ini, ya, khususnya beramanah lah. Beramanah ni penting sebab amanah bukan saja perlu kita jalankan amanah, bahkan orang lain, persepsi orang lain terhadap kita sangat penting. Dan dalam kempen ini saya dapat lihat apa yang mereka jalankan, terang-terang mereka melakukan satu transaction, ya, satu transaksi yang mana kau sokong saya akan berikan habuan, ya, kepada kamu. Jadi ini telah, ya, bertentangan dengan hasrat dan mungkin perjuangan, ya, yang dijanjikan oleh Parti Bersatu. Saya nampak jauh terpesong. Tadi Wan bertanya apakah langkah yang terbaik, ya, kita supaya menjaga integriti dalam politik, di samping kita juga dapat membimbing dan juga membantu, ya, rakan-rakan yang seiring, yang berada pada landasan yang sama dalam perjuangan kita. Saya sangat setuju bahawa penyokong-penyokong kita, ya, perlu, ya, juga dijaga, ya, perlu juga dijaga hati mereka, dijaga semangat mereka. Tetapi saya nampak bukan sahaja, ya, bukan semata-mata kepada jaga poket mereka, ya. Yang penting kita dalam perjuangan parti adalah untuk mempunyai cita-cita yang sama, dan kita harap negara berubah, ada perubahan yang kepada arah hala tuju kita bersama, barulah kita berjuang bersama, ya, dalam platform parti. Tapi kalau masuk parti, orang tanya untuk apa, ada yang kata untuk projek, untuk kontrak. Baiklah, tak perlulah kalau gitu, ya. Parti itu dah jadi parti niaga, ya, dah jadi parti dagang. So yang penting bagi saya adalah kita jaga jiwa, ya. Jiwa perjuangan itu adalah paling penting. Dan yang kedua, apabila ada rakan yang susah, kita cuba bantu sebaiknya dalam kerangka perundangan dan juga kerangka moral yang diizinkan. Itu adalah sangat penting. Kita harus bantu dengan cara memperkasakan mereka. Memang kerajaan, apabila kita jadi kerajaan, kita jalankan banyak program. Ada banyak program yang memperkasakan rakyat. Tak salah kita sampaikan maklumat, tak salah kita bantu sebaik mungkin, tak salah mereka dapatkan peluang sebab kerajaan pun ingin bantu rakyat. Cuma bukan melalui cara yang transaction, ya, yang berikan surat sokongan, ya, yang kata kau sokong saya akan berikan jawatan, akan berikan habuan. Kalau dengan cara itu saya nampak parti itu sudah tiada nilai. Ya, parti itu sudah tiada nilai yang dipegang dan menjadi parti dagang, ya. Parti dagangkan kuasa dengan duit, dengan harta. Jadi apa makna kita masuk politik? Rakyat pun akan kecewa dan tidak, ya, lagi bersama, ya, dengan apa yang dijanjikan oleh mereka. Sebab tu saya rasa penting bahawa setiap ahli dan penyokong kita itu dididik dan juga ditarbiah supaya mereka lebih benci kepada amanah rasuah, supaya bila kita jadi pemimpin mereka tidak meminta-minta.
dengan kita benda yang tak sepatutnya mereka minta. Mungkin Wabi boleh setuju dengan apa yang saya katakan lah. Setuju. Terus kepada Wabi Akmal, Khalifah Islam Sayyidina Ali radhiyallahu an pernah menukilkan, jika kamu ingin melihat masa depan sesebuah negara, lihatlah pemuda-pemudinya pada hari ini. Sekiranya perbuatan seperti yang kita sebutkan tadi akan menjadi kebiasaan di kalangan ahli-ahli politik dan lebih-lebih lagi di kalangan pimpinan muda, apakah akan terjadi kepada negara kita di masa akan datang? Dan selaku pimpinan utama di dalam Angkatan Muda Keadilan, apakah usaha-usaha dari AMK di dalam melatih dan mentarbiahkan generasi-generasi muda ini agar mereka lahir satu hari nanti sebagai pemimpin yang mempunyai integriti yang bersih? Jadi saya minta pandangan Wabi Akmal lah. Okey, baik. Terima kasih Abang Wan sekali lagi. Walaupun nama dia Wan, tapi ni bukan Wan Faizal, ni Wan Faizuddin. Yang mana untuk kita sebut soal yang berlaku di kalangan pemuda armada ini sebenarnya bagi saya tidak menggambarkan keseluruhan anak muda. Yang saya percaya anak muda di luar sana ramai yang rata-ratanya memang jujur, yang sebenarnya mencari rezeki melalui kudrat, tenaga dan juga masa. Tetapi juga budaya ini kita kena bantah, kita kena bendung. Sebab kalau penyakit ini terus merebak, apabila kita sepatutnya ada satu sistem yang berdasarkan merit, sistem yang berdasarkan rajin. You rajin, you berjaya. Tetapi apabila wujudnya peluang-peluang untuk ambil shortcut, ambil mudah. Sebab memang lumrah, sebagai contoh, antara rajin dan malas. Manusia mungkin lebih selesa jadi malas sebab tak payah buat kerja. Sebab seronok duduk makan tidur apa semua dia seronok. Kemudian lumrah yang kedua, kaya dengan miskin, orang memang nak jadi kaya. Masalahnya dia malas, dia nak jadi kaya. Dia sepatutnya nak jadi kaya, nak jadi hidup dalam keadaan yang teratur semua, kita kena rajin berusaha. Jadi dalam soal menentukan masa depan negara, itu sebab kita sebenarnya kena tengok perkara ini bukan satu small incident. This is not about one. Ini bukannya isu dengan Wan Faisal. Tetapi isunya sekarang benda ini seolah-olah jadi sistemik. Dalam keadaan dalam Parti Bersatu itu sendiri, kita tahu sehingga hari ini video ataupun suara yang dikatakan keluar daripada mesyuarat bersatu sebelum meninggalkan Pakatan Harapan menyebut bahawa pimpinan UMNO ini boleh dibeli, boleh disogok dengan memberi jawatan, memberi habuan sama ada lantik menteri, lantik kedudukan GLC, kita boleh tarik sokongan mereka. Sehingga hari ini Presiden tu tak menjawab. Perdana Menteri kita hari ini sekarang masih tak menjawab soalan audio yang tular. Jadi sekarang benda ini seolah-olah satu systemic problem. Maksudnya keseluruhan sistem di sana itu rosak. Jadi jadi dalam keadaan ini memang dah bapa macam tu, anak pun ikut sama. Dalam keadaan apabila pesanan Sayyidina Ali itu penting sebab apabila benda ini mula diterima pakai oleh peringkat pemuda, maksudnya dah menjadi amalan biasa di belah sana. Jadi sekarang ini bagi saya, kita kena pastikan bahawa perkara ini kita bendung, kita cegah supaya tak merebak menyakiti masyarakat ataupun keseluruhannya. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita sebut apa yang kita boleh buat dalam soal anak muda, dalam soal untuk berjaya, kita kena cakap bahawa berjaya itu tak boleh melalui rasuah. Berjaya itu tak boleh melalui penyelewengan, salah guna kuasa. Tetapi juga benda ini undang-undang kena berlaku sebab itu ada SPRM, ada penguatkuasa yang lain, polis dan sebagainya. Tetapi pada masa yang sama, nilai kita dalam masyarakat kepimpinan itu kena teguh, kena kukuh. Jadi sebagai contoh, saya nak ulas apa yang YB Chen Chong sebut tadi. Dalam soal pemilihan parti ini, walaupun dia kata itu pemilihan dalaman, perkara ini menjadi teras untuk menjadi seorang pemimpin. Macam kita, bila kita berjuang, kita pilihan raya. Sama juga. Kalau nak menang pilihan raya dengan memberi habuan seorang RM50, RM200, dulu bagi kain batik, bagi apa untuk meraih sokongan, mungkin sebab dia boleh dapat sokongan cara itu, dia dapat sokongan. Tetapi nilainya tak ada. Cuma sekarang ini bila kita cakap
ini bukan isu dalaman armada semata-mata. Isu ini maksudnya mereka dalam keadaan COVID-19, anak muda hilang pekerjaan. Anak muda sekarang ini antara yang paling terkesan. Ada sekarang ni kalau kita lihat semalam ataupun kemarin apabila Menteri Kewangan dengan bangganya kata kadar pengangguran ini telah turun, menunjukkan bahawa bantuan kerajaan ini telah berjaya, bantuan perkhidmatan. Itu tidak betul. Ramai sekarang ini kita tahu terpaksa tukar, pilot kena bawa Grab. Kita tahu yang mana peniaga yang besar-besar ni sekarang terpaksa membuat kerja untuk memenuhi kehidupan seharian. Jadi yang ini kalau kita boleh tanya kepada menteri-menteri sekarang, daripada kamu sibuk mencanangkan surat sokongan kepada anak-anak muda pengikut kamu, kamu patut beritahu mereka perjuangkan nasib rakyat di luar sana, cari kaedah untuk kita bantu mereka. Jadi macam saya sebut tadi, contohnya kalau kita terus momok dengan anak muda ni, nak berjaya senang dapat dengan menteri, nak berjaya senang minta surat sokongan. Jadilah budaya mengampu dan juga mengikut kepimpinan itu berdasarkan habuan yang dia boleh dapat. Jadi peringkat saya kalau kita lihat peringkat Angkatan Muda Keadilan, Angkatan Muda Keadilan menekankan ketika ini soal prinsip. Kita tahu daripada tahun lepas sehingga sekarang memang AMK ini bukan sekadar dilihat berprinsip, malah kita buat apa yang kita cakap dalam keadaan dalaman parti. Sebagai contoh, nak jadi seorang pemimpin kena datang mesyuarat. Nak jadi seorang pemimpin kena bekerjasama sebagai teamwork. Apabila kamu tak datang mesyuarat sepanjang tahun, ni saya merujuk kepada Si Kitol. Sebagai contoh, sepanjang tahun tak datang mesyuarat, sampai masa bila berlaku Kongres Angkatan Muda Keadilan dengan tak malu nak mohon untuk merasmikan mesyuarat kami. Tak boleh. Sebab itu yang paling penting, prinsip itu kena letak. Jadi dalam keadaan sekarang, untuk kita memastikan bahawa anak muda ini tidak terpesong. Sekarang suasana yang sangat tak tenteram, ekonomi sangat teruk. Menteri-menteri sekarang dulu berebut nak jadi kerajaan. Bagi dia asalkan ada kuasa, kita ingat dia nak ambil kuasa tu nak bantu rakyat. Sekarang ni kita tahu dia ambil kuasa macam hang sikit. Dengar yang mana? Dengar. Yang mana nak ambil kuasa sebagai contoh, kita dah tahu terbukti dia nak menggunakan kuasanya sekarang. Jadi kepada Parti Keadilan Rakyat ada hikmahnya dalam keadaan kita dikhianati dan sebagainya. Cuma terbukti keadilan ini masih bersih ataupun terselamat daripada perbuatan politik dan juga perbuatan yang menggunakan kuasa untuk kepentingan tertentu. Jadi saya harap untuk peringkat AMK, kita kena teruskan semangat ini melalui membawa isu-isu rakyat sekerap mungkin. Sebagai contoh, saya nak promote juga YB Chien Chong suruh share program ni. Macam saya pun tengah hari jika ada kelapangan, saya nak berbicara supaya urusan politik ini kita kena tingkatkan nilai dalam masyarakat. Kalau saya rasa perkara ini tak betul, seleweng, orang lain pun kena kata benda itu pun seleweng. Bila kita punya tahap itu makin tinggi, maka masyarakat akan lebih berani, akan lebih mempertahankan hak kita bersama. Jadi mereka yang ditindas, yang dizalimi, yang tidak diketepikan, yang mungkin tak dapat ruang untuk berjaya dan sebagainya, kita bantu. Manakala mereka yang nak ambil kesempatan, mereka yang nak ambil perkara yang tidak sihat ini, kita dapat cegah dan membolehkan masyarakat itu dengan lebih sempurna. Okey, YB Chien Chong, perbuatan macam ni pernah berlaku dalam parti kita. Saya masih ingat lagi suatu kita jadi kerajaan, ya. Ada seorang ketua cabang yang bertanding dalam pemilihan parti, berjumpa dengan penyokongnya dan menawarkan surat sokongan dan dihantar ke bahagian daerah. Dan bagusnya keadilan ni bila mendapat laporan tentang perkara tu, mereka dibawa terus ke lembaga disiplin. Apatah lagi bila SPRM sendiri melaporkan kepada parti perbuatan ketua cabang ni, dan kita telah mengambil tindakan dengan pantas, iaitu pecat mereka dia daripada menjadi ahli parti. Dan sekarang ini kita buang parti Perikatan Nasional kutip lah. Orang macam ni Perikatan Nasional akan kutip dan diberi jawatan pula duduk dalam FINAS sekarang ini. Kita pun faham lah siapa tu kan.
Dan ini maksud saya berlaku juga di Pahang. Tetapi bezanya kita bertindak pantas. Tidak seperti apa yang berlaku dalam Parti Bersatu, di mana sampai sekarang pun tidak ada komen, tidak ada apa-apa pun yang kita dapat tahu, sehinggalah laporan dibuat oleh rakyat. Jadi parti kita nampaknya lebih tegas, ya, terutamanya kepada Presiden kita dengan isu-isu rasuah ini. Okey, YB Chincong, YB selaku adun di Dun Semambu. Sudah pasti ramai di kalangan, ya, rakyat di kawasan-kawasan YB, ya, tak kisah daripada mana-mana parti politik sekalipun, yang datang ke pejabat YB untuk mendapatkan tantangan dan juga sokongan. Contohnya sokongan bagi mendapatkan bantuan pinjaman beasiswa, ya, sekolah dan sebagainya. Apakah ini ada juga yang silap, yang salah mentafsirkan bahawa ini juga merupakan satu amalan rasuah ataupun apa salahnya surat sokongan? Seperti mana yang berlaku pada Timbalan Menteri ini, apa bezanya dikata dengan WB-WB yang lain yang sign surat sokongan dan sebagainya? Mungkin WB boleh jelaskan dalam isu ini. Terima kasih Wan. Seperti apa yang Akmal jelaskan tadi, sebenarnya surat sokongan berbentuk untuk pengesahan, berbentuk untuk memberikan ulasan tentang latar belakang seseorang dan untuk memberikan sokongan supaya dalam permohonan untuk contohnya JKM, Jabatan Kebajikan dan semua tu, itu bentuk lain. Ya, tapi apa yang saya bawa adalah yang bermasalah adalah surat sokongan kontrak, ya, surat sokongan terang-terang yang memilih ataupun menyembelahi, ya, satu pihak walaupun pihak tu dinampak tidak berkelayakan. So bagi kita memang selalu pun baik pun untuk permohonan beasiswa, kita minta dia kemukakan sijilnya, kita minta dia kemukakan IC-nya, identitinya dan semua tu salinan kena ada baru kita buat pengesahan. Dan kalau boleh untuk JKM sebelum kami isi, kami pun pergi buat tinjauan, ya. Adakah keadaan tu betul-betul bermasalah. Kita bantulah walaupun JKM ada mekanisme dia, kami turut bantu. Itulah jiwa orang keadilan. Ya, kita nak bantu kepada tepat tempatnya, ya. Kita tak nak bantu lebih-lebih kepada yang kaya kalau dia pohon JKM buat apa nak bagi, kan. Dia tak macam Rosma, ya, dapat itu bantuan prihatin lagi, kan. Itu lain. Dan yang kedua, saya nampak budaya surat sokongan ni memang dalam pemerintah PH, surat sokongan kontrak yang saya sebutkan telah pun diberikan taklimat oleh SPRM, ya. SPRM pada masa itu, ya, memberikan satu taklimat kepada semua menteri dan timbalan menteri, ya, Datuk Seri Muhammad Syukri, ya. Dia kata, ya, menteri dan timbalan menteri jangan sesekali keluarkan surat sokongan kepada sesiapa, ya, lebih-lebih lagi kepada ahli parti sendirilah. Yang saya lihat di sini bukan kata secara buta kita tolak, ya. Kita kena lihat kepada merit mereka, ya. Kalau dia memang teruk walaupun dia jadi ahli parti, jadi ahli parti RM2 dia jadi ahli parti keadilan, ya. Tapi dia ada syarikat RM2, dia masuk jadi ahli parti dan dia nak dapatkan apa yang dia tak layak dapat, tak boleh. Ya, sorry, ya, I kena lebih baik sebagai bendahari pun saya kena kata upfront. Tidak mungkin, ya, dalam perjuangan kita, sepanjang perjuangan kita ataupun dalam prinsip kita memang tidak boleh, ya, melainkan dia mempunyai kelayakan, kita percaya kepada sistem yang adil, yang telus, yang boleh memberikan satu merit kepada mereka, barulah mereka layak dapat dan akhirnya rakyat dapat manfaat. Bukanlah buat jambatan yang akan runtuh, kemudian buat jalan 2 bulan je berlubang, semua jadi masalah. So yang itu sebenarnya saya bukan kata ahli parti semua tak boleh, tapi membina keupayaan, membina your competitiveness, ya. Kemudian dari situ go through the process. Proses tu sebenarnya untuk membantu anda menjadi lebih kuat, menjadi lebih berdaya saing. So itu sebenarnya baik. Percayalah kepada sistem itu. Janganlah macam isu contohnya Jepak tu, kan, yang buat sistem solar, pasang enjin diesel dekat sekolah Sarawak tu. Kita nampak Najib dia buat ulasan je, kan. Dia kata ada surat dihantar kepada Najib yang merupakan Perdana Menteri merangkap Menteri Kewangan pada masa itu. So dia buat ulasan, dia kata bersetuju diberikan, ya, pengecualian khas seperti di pohon. Sila uruskan. Ini yang nampak ulasan tu sangat-sangat terang menyebelahi satu pihak yang tiada competitiveness. So Jepak tu kita tahu siapalah sekarang, masih dalam bicara. Saya tak boleh cakap banyak. Cuma kita tahu akhirnya ada tak murid-murid, pelajar-pelajar di pedalaman, mereka dapat manfaat ke tidak? Ataupun yang dapatnya adalah yang maha kaya je. So akhirnya yang kaya jadi makin kaya. Ada yang masuk politik untuk jadi lebih kaya.
Yang kaya masuk politik nak jadi lebih kaya. Ya, yang miskin tipu daya dengan isu-isu mungkin yang buat dia excited buat sementara, dapat sikit rasa shock sekejap, kemudian akhirnya nasib rakyat tidak berubah. Ini yang kritikan kita, keadilan kepada sistem yang ada sekarang, tidak kepada individu. Saya sokong kenyataan Ahmad tadi, ya, bukan sebab dia sebagai timbalan menteri sahaja, Ahmad Faizal, tetapi satu sistem, satu budaya yang menjinakkan, ya, perbuatan sebegini. I help you, you help me lah. Yang mereka amalkan. Dan seperti kata Wabi, maksudnya segala surat sokongan yang dikeluarkan oleh pejabat Wabi lebih banyak, saya rasa berbentuk kebajikan lah. Ya, mohon beasiswa orang susah, ya. Saya rasa tak banyak melibatkan kontrak. Kadang Pahang pun bukan kita yang perintah kan. Jadi kebanyakannya mohon bantuan repair rumah untuk baiki dan macam lah surat sokongan. Dan yang pentingnya tidak ada unsur rasuah, bermakna pejabat ada semampu tidak tapis pun. Sesiapa yang datang mesti ahli PKR daripada parti mana. Jadi tak. Kita bantu semua. Kita tak tanya kena lampirkan keanggotaan Pakatan Harapan ataupun keadilan. Tidak, ya. Rakyat tetap rakyat. Ya. Jadi itu memang satu tugas dan tanggungjawab sebagai seorang adun lah. Okey, Wabi Akmal, ya, sewaktu PH menjadi kerajaan dulu terdapat arahan agar tiada lagi surat sokongan dibuat oleh mana-mana menteri atau wakil rakyat terhadap sebarang permohonan projek atau tender di kementerian ataupun kawasan masing-masing. Polisi ini amat baik bagi mempamerkan integriti kerajaan PH. Bahkan larangan juga kepada mana-mana menteri menerima hadiah atau cenderahati yang bernilai, ya, seperti jam tangan, telefon bimbit dan sebagainya. Dan ada satu peristiwa Menteri Pangkutan, ya, Anthony Locke, dan satu majlis dia dapat satu handset, ya, handset baru. Tapi Anthony Locke terus mengembalikan semula handset tersebut atas larangan oleh kajian PH ini. Masalahnya ketika itu kita masih berhadapan dengan orang kata deep state, ya, di mana tak semua jabatan kerajaan yang mendukung dasar yang kita nak perkenalkan. Jadi di situlah ada mereka ambil kesempatan di mana menteri tak bagi sokongan, timbalan menteri tak bagi sokongan, wakil rakyat tak sokongan. Mereka pegawai-pegawai kerajaan ini yang mengagih-agihkan projek dan tender di kalangan mereka. Dan inilah yang kadang-kadang kita rasa kita kerajaan cuba nak buat baik tapi sabotaj daripada pegawai-pegawai kerajaan sendiri. Tak semua, kemungkinan ada mengambil kesempatan di atas dasar kita ini. Jadi bagi penyokong mereka rasa kecewa lah. Contohnya kontraktor. Sebab tu UMNO BN perintah dulu, mereka mohon projek dah pastinya tak dapat. Sebab UMNO BN akan bagi kepada kroni-kroni mereka. Jadi mereka tak dapat projek ni. Mereka tunggu PH perintah. Bila PH perintah, menteri dengan timbalan menteri tak boleh pula punya sokongan. Ya, tak boleh pula nak sokong mereka. Jadi mereka buka tender terbuka mungkin, dan mungkin jabatan kerajaan akan menilai dari segi pengalaman, kontraktor yang berpengalaman. Sudah pastilah kontraktor yang pernah mendapat kontrak daripada UMNO BN dulu, mereka berpengalaman. So mereka diberi peluang oleh UMNO BN. Jadi kontraktor kita, penyokong kita sudah pasti tidak ada pengalaman sebab mereka tak pernah dapat pun peluang untuk projek-projek ini. Bawah PH pula menteri tak boleh nak sokong. Jadi bagaimana agaknya kalau kita jadi kerajaan tu hari nanti, bagaimana kita nak atasi masalah ini? Bagaimana cara kita boleh bertindak dengan telus di mana bukan sebab penyokong dan sebagainya, tapi memberi peluang kepada kontraktor yang tak pernah mendapat projek akibat dianiaya oleh zaman-zaman kerajaan sebelum ini. Jadi minta Wabi Akmal boleh tolong komen? Hello, boleh dengar? Itulah, dia putus-putus Abang Wan. Boleh dengar ke kalau Boleh, sekarang boleh dengar dah. Okey. Ini parlimen pun internet slow ni lah, si Perikatan Nasional punya kerajaan. kalau Chen Chong sambut dulu, saya masuk balik guna handphone sekejap. Okey, sementara waktu minta Wabi Cencong boleh komen sikit? Boleh. Saya nampak apa cara dengan niat itu adalah penting.
Jadi niat kita nak membantu rakyat ya, contohnya, dan dia perlu ada satu mekanisme untuk menjalankannya. Sebagai menteri, kritikan saya adalah kita jangan sama macam dulu. Tetapi tidak bererti kita tak buat apa-apa. Ya, kalau kita tak buat apa-apa, kita serah kepada sistem yang lama. Sistem yang lama juga akan mengecewakan rakyat, juga akan menghampakan rakyat. Sebab sistem yang lama oleh orang yang sama, oleh mungkin budaya yang sama. So apa yang menteri perlu bawa adalah satu budaya yang baru dengan satu kaedah yang baru. Artinya kita bantu melalui kuasa yang diizinkan, ya. Bukan kata kita masuk kita terus ikut je apa yang dibuat oleh penjawat-penjawat awam. Sebab tidak adil kepada penjawat awam juga untuk merangka dasar secara sendiri sebab mereka tidak dipilih dalam pilihan raya. Yang dapat mandat rakyat adalah menteri, ya, adalah yang menang, ada yang menjadi kerajaan. Jadi mereka seharusnya mengambil tanggungjawab tersebut supaya ya melaksanakanlah apa yang janji dengan rakyat. Ya, kita kata kita nak satu yang bersih, tempat yang bersih, budaya yang bersih, dan kita nak anti rasuah, jadi kena buat betul-betul pada masa yang sama ada fiction ataupun mungkin ada rintangan dalaman. Ya, kita dapat tahu ada rintangan dalaman. Kita kena terangkan, kita kena menjadikan membawa budaya ini dalam bukan saja kepada rakyat tetapi juga kepada sistem civil service, sistem mungkin sektor awam kita yang mungkin terlalu lama ya kita panggil apa terendam dalam budaya yang lama. Jadi kita perlu memberikan nafas baru kepada mereka. Dan saya yakin ramai penjawat awam ya sejiwa dengan kita. Ramai penjawat awam tidak setuju dengan budaya lapuk. Mereka nakkan juga satu budaya yang profesional, ya, kerjasama yang baik dengan menteri yang ada political view, yang ada keazaman politik, yang boleh lakukan perubahan. Jadi apa yang saya kata adalah bukan kepada yang lama tetapi juga bukan tidak buat apa-apa. So kita kena transcend, kita kena mengatasi kedua-dua kekangan ini, barulah menteri itu kira menteri yang layak, yang memang memberikan kepercayaan kepada rakyat. Dan PH, saya lihat ada menteri yang saya kagum tetapi juga ada menteri yang saya kecewa. Okey, YB Akmal. Okey, Okay, lain. saya dah kembali tapi saya tukar handphone. Jelas kot dengar. Maknanya di parlimen masih lagi ada masalah internet. Ya, dia memang Kuantan, internet ni memang Kuantan lebih tak baik berapa daripada Kuala Lumpur. Saya rasa kerajaan kena perbetulkan dulu masalah di parlimen sebelum nak cerita di negeri lain lah. Ya? Okey Abang Wan, ada soalan lain ke apa? Tadi YB Chen Chong dah jawab. Ya, ada YB Akmal ada dengar semua yang soalan saya tadi? Ya, saya boleh tangkap sikit lah. Cuma olahan saya tu mungkin boleh berbeza sedikit daripada YB Chen Chong tadilah. Sebab yalah pengalaman yang Abang Wan cerita tadi adalah berkaitan dengan menteri-menteri, timbalan menteri. Manakala macam saya sebagai backbenchers ataupun kumpulan ahli parlimen biasa, tetapi saya juga menjawat tanggungjawab di dalam PAC, Public Account Committee ataupun jawatan kuasa kira-kira wang negara. Yang mana laporan-laporan ini bila siap kita akan bentangkan di parlimen, dan ada banyak laporan yang sebenarnya masih tertangguh kerana berlakunya langkah syaratan. Cuma dari segi pengalaman dalam PAC tersebut, apabila berlaku sesuatu proceeding ataupun kes yang kita nak bawa, contohnya perkara itu telah ditimbulkan dalam laporan ketua audit negara. Kalau zaman dulu kita tahu macam mana skru boleh beli harga RM3 naik sampai RM3,000, laptop RM5,000 naik sampai RM80,000 dan sebagainya. Jadi laporan-laporan salah laku ini jika nak disiasat dengan lebih lanjut akan dibawa ke dalam PAC. Cuma dalam PAC, bila berlaku proceeding itu, kita memanggil saksi daripada pelbagai pihak. Sebab kerana dalam soal rasuah ataupun salah guna kuasa dan sebagainya, dianya melibatkan dalam proses itu ada benda yang tak berlaku. Sebagai contoh, kita tahu dari segi permulaan kerja itu perlunya ada sebut harga, perlunya ada tender dan sebagainya, sehinggalah kepada last quality check ataupun memastikan projek itu siap. Cuma yang disebut oleh saudara Chen Chong tadi sangat terkesan apabila ada interference politik, iaitu yang menyebut kalau syarikat sipolan ni perlu dapat kontrak. Itu satu masalah.
Yang kedua, masalah yang paling jelas dalam pengalaman saya dalam PAC, apabila diletak condition-condition yang tidak memihak kepada kerajaan maupun kepada rakyat, iaitu condition yang akan memihak kepada syarikat. Syarikat ni ambil tetapi tak perlu buat seperti spesifikasi yang ditetapkan atas arahan menteri ataupun atas arahan surat sokongan tadi. Jadi yang ini sebenarnya sebagai end user, sebagai rakyat biasa, kita sering berhadapan dengan masalah projek itu tidak sempurna. Dan dia mengikut bukan selera kita, selera rakyat, dia mengikut selera pemaju ataupun syarikat yang melaksanakan tugasan tersebut. Jadi dalam interference politik ini, bila amalan itu telah sekian lama berlaku, kita tahu macam mana dalam MDB dulu, daripada 1MDB dia, Menteri Kewangan dia, Perdana Menteri dia, jadi dia sesama dia, orang yang sama yang menguruskan perkara tersebut. Jadi perkara ini menyebabkan dia dah jadi satu kebiasaan dan menunggu arahan daripada orang politik. Jadi sekarang ini saya rasa peluang yang terbaik juga kalau kita nak bawa perbincangan yang lebih sempurna. Gangguan arahan daripada orang politik ni kena teliti balik. Bila dikatakan surat sokongan ini dah membengkak jadi satu budaya yang sangat teruk ketika zaman UMNO. Apabila zaman Pakatan Harapan, betul yang Saudara Chen Chong sebut, malah dipersetujui oleh SPRM ketika itu, yang mana zaman kerajaan PH kita menolak isu surat sokongan untuk mendapat projek ataupun kontrak. Kalau terlepas pun memang benda itu kita petikaikan sebab itu melibatkan soal keterbukaan dan accountability. Cuma amalan itu bila ditarik balik menyebabkan masing-masing ternanti apa arahan seterusnya. Jadi yang ini yang sebenarnya kita kena tengok balik. Sistem itu perlu ditambah baik semula supaya ianya mengikat bukan penggerak, maksudnya mengikat pelaksana itu dengan arahan yang jelas. Masalah kita sebagai contoh kalau nak dikaitkan dengan isu semasa ini, SOP memakai pelitup muka. Apabila kita bangkit soal macam mana apabila ada anak muda yang tidak memakai dengan sempurna kena denda RM1,000. Yang lain, kesalahan lain pun RM1,000 yang bagi kita tak memadai. Ada yang mencadangkan kita patutnya memberi budi bicara kepada penguatkuasa untuk ambil tindakan. Tapi bila banyak sangat budi bicara menteri, budi bicara penguatkuasa, ini menyebabkan keadaan itu tak standard, tak memenuhi syarat yang kita ikat ataupun tetapkan. Jadi sebab itu pandangan saya yang kita kena teliti selepas ini dalam soal projek, dalam soal menguruskan sesuatu itu, terma itu kena jelas. Jangan beri ruang pada orang politik masuk, bagi arahan, dia pula yang pandai-pandai nak buat sekolah ini mungkin tak perlu kantin. Sebagai contohnya lah. Dan kalau arahan itu datang daripada menteri, maka terpaksa ikut sebab dia mengikat dalam kita punya terma kebiasaannya, menteri itu boleh memberi arahan ataupun tidak terikat dengan mana-mana kesan secara langsung, consequences ataupun unintended consequences daripada arahan tersebut dalam keadaan mereka tak perlu ambil tanggungjawab. Jadi sebab itu isu surat sokongan ini akan terus menjadi barah dalam sistem kita sebab dia tak ada implikasi kepada yang memberi surat tersebut. Keluar tanda tangan mengatakan lulus, ini orang ni dapat dan tak dapat, dalam keadaan dia bukan melalui pertimbangan terma dan syarat yang rakyat mahukan, selera kita tak nak rasuah, kita tak nak syarikat ni berkepentingan, kita nak biar perkara itu terbuka supaya hasilnya projek ke servis ke adalah yang bermutu, yang terbaik untuk kegunaan rakyat. Okey, Wabi, di bawah Kerajaan Perikatan Nasional ni pemberian sebagai ketua-ketua JLC diberikan kepada ahli politik. Adakah ini boleh lagi menyumbang kepada amalan rasuah yang lebih berleluasa lah? Wabi Cincong boleh komen mengenai dengan pemberian jawatan JLC kepada ahli politik? Saya baru nak jawab sebab dia dah kalah kat parlimen. You teruskan Cincong. Saya jawab sikit, kemudian Akmal jawab lebih. Sebab program ni saya tampil tiap minggu. Oh ya ke? Okey. Yeah, so
Saya nampak dispensing, dia bukan saja memberikan jawatan tapi dia dispense lah. Dia dah lontarkan jawatan-jawatan kepada semua orang. Ya, dia macam Santa Claus lah buat masa ni. Jadi saya nampak isu kelayakan, isu merit tu langsung tidak diambil kira. Bagi saya mengambil pendekatan bahawa pelantikan tu perlu ada meritnya. Kementerian Kewangan walaupun keluarkan surat kata semua dilantik adalah berdasarkan kelulusan kelayakan mereka. Tapi rakyat bila menilai dia lawak lah kan, ada yang memang tak ada kena pun boleh jadi pengurusi ya, ya sesuatu lembaga. So bagi saya merit tu sangat penting dan kita tidak dapat merit yang ditukar, yang dilantik oleh PH kemudian ditukar jika banding dengan pelantikan GLC oleh PN jauh berbeza ya, bagai langit dengan bumi ya. Ada yang sangat-sangat baik, sangat profesional ditukar dengan seorang mungkin ya joker lah ya dalam politik. So ini ulasan sikit saya. Benda ni dah ditawarkan oleh pihak Kemal ya, sebelum mereka bentuk kerajaan. Jadi terpaksa tunaikanlah ya. Apa pihak Kemal dengan pelantikan JLC ni? Yang pertama macam saya sebut, bila kita persoalkan dari sudut accountability itu sebagai pembangkang ataupun rakyat, kita harus dan wajar mempersoalkan perkara yang nampak salah ataupun dalam grey line ni lah. Yang kedua, mereka kena menjawab walaupun dia kata mungkin ini asyik menuduh, tak habis-habis mempertikaikan kedudukan kerajaan dan sebagainya, kena jawab. Sehingga hari ini lantikan GLC, jawapan yang diberikan adalah alasan diambil berdasarkan merit. Saudara Chien Chong sebut sebelum bentuknya kerajaan pengkhianat ini, dia sebenarnya telah menawarkan ataupun nampak usaha nak bentuk kerajaan, raih sokongan dengan menaburkan jawatan sebagai Santa Claus ini bagi semua jawatan. Apa hasilnya sekarang? Sebagai contoh, kalau kita tengok dekat parlimen yang dibocorkan oleh sahabat saya, YB Prabha, yang macam mana di kalangan ahli parlimen Perikatan Nasional, di kalangan menteri dan timbalan menteri, sekarang ini saya harap mereka dah berhentikanlah. Tetapi kalau ikut ada jadual makan tengah hari yang disponsor, ditaja oleh GLC. Maksudnya sekarang kalau kamu dilantik mempengurusikan GLC, kamu patut menjaga kepentingan rakyat dalam GLC. Bukan mentah ke darah makan duit GLC untuk belanja kawan-kawan mereka dalam parlimen. Udang galah 2,000 lebih, RM2,900 ke berapa. Belanja udang galah makan tengah hari 2,000 lebih tu, silat-silat gaji Abang Wan pun tak dapat 2,000 lebih sebulan sebagai contoh. Dia kata makan biasa je. Ya? Dia kata makan biasa je tu. Yang masalahnya menteri pula backup ataupun mempertahankan isu tersebut, mengatakan ini biasalah ni. RM6,000 makan tengah hari ni tak ada masalah. Dia tak nampak itu masalah, tetapi bagi saya itu masalah yang besar. Sebab duit itu diambil daripada GLC, daripada kementerian. Biasa. Memang perkara itu untuk kita itu tak betul. Kalau betul bagi mereka ini amalan sebelum ini. Dulu boleh, kenapa sekarang tak boleh? Yang ini kita kena cakap memang tak boleh. Dulu dalam keadaan mungkin rakyat tak tahu. Benda ini tidak dibongkarkan, tidak dibocorkan. Dan kalau kita tengok GLC yang menaja makan tengah hari berdasarkan senarai itu, kalau silap, tengok balik senarai tersebut, yang taja apa? Felda. Marah. Jadi, agensi yang sepatutnya menjaga kepentingan rakyat, apabila mereka pegang, dah menjadi lain pula. Dia pula yang membelanjakan kawan-kawan. Ini dah macam cerita penyamun yang Piramli punya cerita tu. Dia sama-sama dia berbelanja dalam keadaan gile-gile. Dia kata tak apalah, hari ni orang sini, hari esok kamu pula. Bukan duit dia. Satu untuk kau, satu untuk aku, semua dia bagi sama dia. Yang kedua, dia menggambarkan bahawa lantikan ini untuk mewakili kepentingan. Tapi kita tahu pengalaman ketika mana zaman Barisan Nasional sebelum ini, bila mereka pegang GLC ini yang selalu banyak masalah. GLC ini yang selalu dipergunakan oleh menteri untuk membayar sesuatu perkara yang lain. Malah sekiranya berlaku kesilapan keuangan, berlaku keterisan, penyelewengan dan sebagainya, adakah
ahli-ahli Parlimen Perikatan Nasional ni akan bongkarkan dan bawa ke muka pengadilan. Kalau dia bawa, benda ini tak berlaku macam cerita Yapim, cerita tabung haji, cerita Mara. Tak berlaku. Sebab ketika berlaku kes-kes penyelewengan ini, yang mengetuai ataupun yang terlibat bersama ni adalah orang-orang politik mereka. Jadi sebab itu dalam soal GLC ini, bagi saya rakyat kena tegur. Adakah salah untuk ahli parlimen jadi pengurusi GLC? Tak salah. Bagi saya kalau dia ada merit itu betul. Tetapi sehingga hari ini tak ada seorang ahli parlimen yang mengetuai GLC ini keluar membentangkan perkara ini yang dia dah buat. Ini perkara yang dah diperbaiki. Yang kita nampak dia pergi makan. Yang kita nampak dia buat sesuatu perkara yang menyakitkan hati orang dalam keadaan orang tengah sengsara dekat luar ni. Itu komen saya, Bang Wan. Okey, Wabi, kita dah rasanya cukup sampai masa. Cuma yang terakhir untuk Wabi Cincong berkenaan dengan ada perkembangan terbaru di Dewan Undangan Negeri Pahang. Sebelum tu saya ingin ingatkan Akmal, saudara Akmal supaya menilai juga kontrak internet di Parlimen. Sebab saya nampak mungkin ada penyelewengan. Sebab internet tu sangat slow di Parlimen. Mungkinlah Parlimen bangunan baru. So I have bagi muka sedikit lah. Tapi itulah memang patut kualiti tu kena lebih mantap lah. Yalah, kita kena ada bermutu. First class kan. Masalahnya ahli parlimen pun kongsi bilik. 1 bilik 3 orang. Tak apalah, kita jangan komplain. Nanti orang kata komplain pula. Bagi saya bersyukur. Tapi masalahnya orang yang buat kontrak ni kena pastikan bermutu lah. Yalah, berkualiti. Saya sebaik kita feedback sebab kita nak ahli parlimen kita boleh bekerja dengan sepenuh semangat dengan kemudahan yang cukup. Itu hasrat rakyat, saya yakin. Balik kepada Dewan Undangan Negeri Pahang. Tak ada udang galah. Tapi tak ada udang galah. Kita tak nak juga orang yang ternak udang boleh jadi pengurusi syarikat perkapalan. Maka lepas kita kritik, dia ditukarlah. Jadi harap dia dapat ditukar lagi. Walau apapun, baru hari ini Adun dengan ahli-ahli parlimen di Pahang baru keluarkan satu kenyataan tentang durian Musang King di Raub, yang mana termunculnya sebuah syarikat swasta yang tidak ada nama sebelum ini. Dia ingin dilantik menjadi orang tengah untuk membeli durian, mewajibkan semua pekebun-pekebun durian di atas tanah yang belum dapat grant lah, tapi dia pohon pun tak dapat. Jadi pekebun ni sekarang terpaksa kena jual durian kepada sebuah syarikat. So isu ni isu yang agak serius. Kita panggil ni krisis Musang King. So saya ambil kesempatan laporkan di sini. Kita kena tengok perkembangan dia selepas. Kalau tak jual kena tebang pokok. Kalau tak jual kena tebang pokok, tak apa, tapi takutnya pokok tu pun dipindah ke tempat lain. Okey. Dipaksa pula untuk jual ya. Okey, Wabi, Wabi Akmal, perkembangan di Parlimen. Satu soalan saya yang terakhir pada Wabi Akmal lah. Kemungkinan adakah berlaku sekali lagi undi tak percaya terhadap sebarang usul yang dibawa oleh kerajaan dalam masa terdekat ni lah. Dan sekiranya berlaku, yang itu hari pun dia menang satu-satu. Dan kali ini kalau berlaku sekali lagi seperti yang telah pun berlaku, pada fikiran Wabi Akmal apa yang akan terjadi? Dia kalau dilihat dari segi undi tidak percaya kepada Perdana Menteri yang diusulkan oleh Langkawi, saya rasa tidak akan dibahaskan dalam Dewan. Sebab untuk rang undang-undang kerajaan ini akan didahulukan, urusan kerajaan ini diutamakan. Tetapi dalam perkara rang undang-undang yang dibawa, bukan semua yang kita boleh bersetuju secara mutlak. Dan itulah peranan sebagai pembangkang, sebagai dalam demokrasi itu, sebagai timbal balik supaya kita tak bagi kunci percuma untuk dia buat suka-suka dia. Jadi sebagai contoh, ketika ini di Parlimen kita sedang membahaskan rang undang-undang peruntukan semula peruntukan tahun ini. Maksudnya kementerian-kementerian yang baru diwujudkan ni akan diberikan bajet lah yang dipindahkan kepada mereka. Perkara ini kalau pandangan saya, mungkin ada baiknya untuk sesuatu kementerian itu kita dirombak kembali. Cuma kalau kita lihat bilangan timbalan menteri bilangan menteri ini terlalu melampau-lampau. Dalam keadaan kerja yang dibuat itu tidak sempurna.
dan tak nampak pun hasil jadi menteri, tak nampak hasil. Jadi sekarang ini apabila undang-undang ni habis dibahaskan, menteri akan menjawab. Jadi saya rasa kalau tanggungjawab kita sebagai rakyat sendiri pun saya kata kita kena bantah. Jadi sebagai ahli parlimen daripada Pakatan Harapan pun kita akan bantah. Jadi perkara ini kita tengok. Sepatutnya undian itu dibuat pada hari ini. Tapi gaya dalam Dewan ni macam percaturan jugalah. Nampak gaya UMNO macam tak cukup ahli pada hari ini bersatu. Mungkin dia akan tangguhkan penggulungan itu pada hari Isnin minggu depan. Jadi yang itu saya rasa bila berlaku pengundian kita kena undi bantah keputusan untuk bagi menteri-menteri ini pakai kereta, pakai pejabat baru, silap-silap renovate pula office baru. Jadi yang ini akan terus panas di Dewan. Cuma bagi saya kita bukannya hanya nak membangkang membuta tuli, kita bangkang kerana prihatin kepada rakyat. Kita tak nak kerajaan ini ambil kesempatan dan juga dalam keadaan yang susah, kamu jangan bincang menteri ni nak dapat gaji dulu. Patutnya bincang dulu RUU untuk membantu rakyat. Tapi sekarang ni kita bincang dulu nak penuhkan peruntukan untuk menteri-menteri itu. Bot loceng dah berbunyi. Jadi sampai sini sajalah untuk peringkat saya. Ini loceng parlimen Ya. Macam loceng sekolah. 2 minit. Terima kasih saya ucapkan kepada YB Akmal selaku Ketua AMK yang juga ahli parlimen dan juga kepada YB Lee Chin Chong, Bendahara Agung Keadilan yang juga Adun Semambu yang sempat bersama kita pada petang ini, dan insyaAllah dari masa ke semasa kita akan bersiaran lagi dan berjumpa lagi dan topik-topik yang lain dan juga dengan tetamu-tetamu jemputan yang lain. Dan terima kasih banyak kepada semua penonton dan juga pendengar yang sudi share program kita dan teruskan share di masa ke semasa untuk kita menyampaikan maklumat-maklumat terkini kepada rakyat-rakyat di luar sana. Okey, sekian, jumpa dulu. Jumpa lagi. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Chin Chong. Jumpa lagi. Jumpa lagi. Alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.